Assalamualaikum. Dalam video ini, kita nak belajar tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 16. Okey, apa itu tindak balas penyesaran? Tindak balas penyesaran adalah tindak balas di mana logam yang lebih elektropositif menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okay, menyesarkan tu maksudnya menurunkan ataupun menyingkirkan. Okay, kita tengok contoh. Apa yang akan berlaku jika kita masukkan logam zinc ke dalam larutan kuprum 2 sulfat? Okay, kita tengok video apa yang akan berlaku. Hi students, in today's experiment, we will be looking at the displacement reaction of metals. The chemicals that we will need are a beaker of copper 2 sulfate solution, as well as a strip of zinc metal. What do you think will happen if we were to place this piece of zinc into the solution? Let's find out. We observe that as the reaction proceeds, the solution changes from blue to colorless. In addition, a reddish-brown solid also forms on the surface of the zinc metal. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Okey, kita tengok video lagi. So what is the chemistry behind this? Let's take a look. This is a beaker of copper 2 sulfate solution. The solution is blue due to the presence of the copper ions. What will happen if we add a piece of zinc into the solution? Let us take a closer look at the reaction. The piece of zinc metal is made up of many zinc atoms, which are packed regularly in layers. If we take a look at the reactivity series of metals, we know that zinc is a more reactive metal than copper. As a result, zinc has a greater tendency to form positive ions. This can be represented using the ionic equation as shown. In forming the zinc ion, zinc metal loses 2 electrons. Thus, we can say that zinc is oxidized. Copper, on the other hand, is a less reactive metal. Thus, it prefers to remain as an atom instead. This can be represented using the ionic equation as shown. The copper ion that is present in the solution takes in the 2 electrons to form copper. Since the copper ion gained 2 electrons, we can say that it is reduced. Over time, as the reaction proceeds, more zinc ions go into the solution and more copper atoms are being deposited onto the surface of the metal strip. As such, we can say that the more reactive zinc metal has displaced copper, the less reactive metal from its salt solution. Okey. Pemerhatian dan inference-nya bagi tindak balas yang berlaku adalah seperti yang berikut. Okey, pemerhatian yang pertama, apa yang kita nampak adalah
Warna biru larutan kuprum 2 sulfat semakin pudar. Kemudian kita akan nampak pepejal perang terenap dan kepingan zinc semakin menipis. Okey, kenapa ianya berlaku? Okey, dalam video tadi kita dah nampak ya. Atom zinc ataupun logam zinc dia akan membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2 positif. Okey. Maka oleh kerana logam zinc ni ataupun atom zinc ini membebaskan elektron, bermaksud atom zinc dia mengalami pengoksidaan. Okey, jadi ini adalah setengah persamaan pengoksidaan. Okey, sebab itulah kenapa kepingan zinc semakin menipis, sebab atom zinc dia mengion lalu membentuk ion zinc 2 positif. Okey. Atom zinc membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2 positif, maka zinc dioksidakan. Awak tengok, asalnya di dalam bentuk logam zinc ataupun atom zinc. Okey, apabila tindak balas berlaku, atom zinc ni dia akan membebaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Lama-lama atom zinc tu pun hilanglah. Sebab itulah kepingan zinc dia semakin menipis. Sebab zinc ni dah bertukar menjadi ion zinc. Okey, kita lihat pula kenapa warna biru larutan kuprum 2 sulfat semakin pudar. Okey, dalam video tadi kita nampak ya, ion kuprum 2 sulfat, ion kuprum 2 ni dia akan menerima elektron daripada atom zinc. Atom zinc tadi dia melepaskan elektron. Elektron yang nanti akan diterima oleh ion kuprum 2 daripada larutan kuprum 2 sulfat untuk membentuk logam kuprum. Ya. Maka oleh kerana ion kuprum 2 positif ni menerima elektron, maka ion kuprum 2 dia mengalami penurunan. Dia terima elektron, dia mengalami penurunan. Jadi ini adalah setengah persamaan penurunan. Maka sebab apa warna biru larutan kuprum 2 sulfat semakin pudar? Sebabnya adalah kepekatan ion kuprum 2 positif semakin berkurang. Tadi dalam larutan kita ada ion kuprum 2 positif dan juga ion sulfat. Okey. Oleh kerana elektron ini dibebaskan, maka elektron ini akan diterima oleh ion kuprum 2 positif untuk menghasilkan logam kuprum. Jadi lama-lama ion kuprum 2 positif ni hilanglah, dia berkurang. Warna ion kuprum 2 positif ni dia berwarna biru. Jadi oleh kerana kepekatan ion kuprum 2 positif ni semakin berkurang, maka warna biru larutan pun semakin pudarlah. Sebab kepekatan ion kuprum 2 positif dia semakin berkurang. Sebab ion kuprum 2 ni dia akan menjadi logam kuprum. Itu sebablah pepejal perang terenap. Sebab makin lama makin banyak logam kuprum terbentuk. Okey. Jadi, apabila kita dah dapat setengah persamaan pengoksidaan dan juga setengah persamaan penurunan, maka kita boleh gabungkan untuk membentuk persamaan ion. Okey, ini adalah persamaan ion dengan syarat bilangan elektronnya dah sama. Okey, sekarang bilangan elektron dah sama, jadi kita boleh gabungkan. Manakala ini pula adalah persamaan kimia. Ini persamaan ion, ini adalah persamaan kimia. Okey. Baik, keupayaan sesuatu logam untuk menyesarkan ataupun menurunkan logam lain daripada larutan garamnya bergantung kepada keelektropositifan logam-logam tersebut. Keelektropositifan ialah kecenderungan atom membebaskan elektron untuk membentuk cation. Logam yang lebih elektropositif boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif. Keelektropositifan logam ditunjukkan dalam siri elektrokimia berikut. Okey, dalam tingkatan 5 kita akan belajar siri elektrokimia. Semasa tingkatan 4 kita dah belajar siri kereaktifan logam. Apa beza dia? Okey, beza dia adalah macam mana kita nak tahu bila masa nak guna siri elektrokimia.
Dan bila masa nak guna siri kereaktifan logam, okey, siri elektrokimia ni kita gunakan dalam tindak balas penyesaran logam ataupun elektrolisis. Macam mana kita nak tahu berdasarkan gambar ini? Okey. Kita tengok gambar ini, kita ada logam kita rendamkan dalam satu larutan ataupun kita ada dua elektrod kita rendamkan ke dalam suatu larutan, maka kita gunakan siri elektrokimia. Manakala untuk siri kereaktifan logam, bila awak nampak gambar ini, kita guna siri kereaktifan logam. Iaitu kita jalankan proses pemanasan ataupun pembakaran, kita guna siri kereaktifan logam. Okey, jadi macam mana kita nak hafal siri elektrokimia? Tahun lepas saya dah ajarkan macam mana nak hafal. Tak kisahlah macam mana teknik yang awak nak guna, asalkan awak hafal siri elektrokimia ya. Okey, jadi ini kita dah hafal dah tahun lepas ya. Kita ada K untuk kalium, N untuk natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, kuprum, argentum dan juga aurum. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Apa beza siri elektrokimia dengan siri kereaktifan logam? Okey, dia terdapat sedikit perbezaan. Macam mana kita nak tahu? Okey, penanda arasnya adalah zinc. Okey, mula-mula kita tulis dulu zinc di sini. Kemudian atas zinc ada cat. Bawah zinc ada harimau. Okey. Kemudian di atas ni nak tulis apa? Di atas ni awak salin balik daripada aluminium sampailah kalium. Okey. Di bawah hidrogen ni awak salin sahaja ferrum sampai habis. Di mana di sini hidrogen terletak di bawah plumbum kan? Sekarang hidrogen kita dah pindahkan ke bawah zinc, maka dah tak adalah hidrogen di sini. Kemudian awak kena tambah mercury di antara kuprum dan juga argentum. Ini adalah perbezaan antara siri elektrokimia dan juga siri kereaktifan logam. Seulang balik macam mana nak hafal. Okay, cara nak hafal adalah kita hafal dulu siri elektrokimia. Kita hafal, tak kisahlah macam mana ayat yang awak gunakan. Okay. Kemudian bila kita dah tahu, kita dah hafal siri elektrokimia, kita boleh buat siri kereaktifan logam di mana penanda arasnya adalah logam zinc. Kita tulis dulu zinc di sini. Kemudian kita ingat ya, atas zinc ada cat, bawah zinc ada harimau. Kemudian kita tulis sahaja logam yang di atas zinc ni dan juga logam di bawah zinc. Sekarang hidrogen dah pindah di sini, maka di sini dah tak ada hidrogen, di sini. Dan jangan lupa kita tambah mercury di antara kuprum dan juga argentum. Okey, kena hafal ya. Baik. Keelektropositifan ialah kecenderungan atom membebaskan elektron untuk membentuk cation. Siri elektrokimia ialah satu siri logam yang disusun mengikut tertib keupayaan elektrod piawai iaitu E0 dari yang paling negatif kepada yang paling positif. Logam yang lebih elektropositif adalah ejen penurunan yang lebih kuat kerana nilai E0 yang lebih negatif, maka lebih mudah dia melepaskan elektron. Okey. Ini adalah susunan siri elektrokimia. Kalau awak perhatikan tadi, natrium di atas, kalsium di bawah kan? Okey, tak apa, terbalik pun tak apa ya. Jadi awak tengok ya. Siri elektrokimia ini adalah satu siri logam yang disusun mengikut tertib keupayaan elektrod piawai iaitu E0. Okey, E0 dari yang paling negatif kepada yang paling positif. Yang atas kali ni E0-nya paling negatif, yang bawah ni E0 dia paling positif. Okey. Logam yang lebih elektropositif adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Kerana nilai E0 yang lebih negatif, maka lebih mudah melepaskan elektron. Okey. Sekarang kalium ni E0 dia paling negatif. Bermaksud kalium ni
Dia adalah ejen penurunan yang paling kuat. Yang atas ni dia paling kuat. Yang bawah ni dia paling lemah. Okey ya. Logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Yang dekat atas ni dia paling elektropositif. Okey, elektropositif tu maksudnya dia akan melepaskan elektron untuk membentuk cation. Okey. E0 dia nilai dia negatif, yang paling negatif. Tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Atom logam ni dia akan melepaskan elektron untuk membentuk cation. Elektron yang dibebaskan tadi akan diterima oleh ion logam lain. Semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom logam itu melepaskan elektron. Logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. Yang paling atas ni dia paling mudah melepaskan elektron. Okey, kalau sesuatu unsur tu dia melepaskan elektron bermaksud dia mengalami pengoksidaan. Unsur yang mengalami pengoksidaan dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Unsur yang di atas ni dia paling mudah melepaskan elektron, bermaksud dia paling mudah mengalami pengoksidaan, bermaksud dia adalah ejen penurunan yang paling kuat. Dekat atas ni ejen penurunan yang paling kuat, yang bawah ni paling lemah. Bermaksud logam di atas ni dia boleh menurunkan logam di bawah. Sebab yang di atas ni paling kuat. Sebaliknya, logam yang di bawah ni dia tidak boleh menurunkan logam yang di atasnya. Sebab dia adalah ejen penurunan yang lemah. Yang di atas paling kuat, yang di bawah paling lemah. Yang di atas boleh menurunkan yang di bawah. Yang di bawah tak boleh menurunkan yang di atas. Okey. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan sesuatu ion logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam itu menerima elektron. Okey, baik ya. Kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Yang tadi saya jelaskan ya. Yang di atas ni dia paling kuat. Ejen penurunan yang paling kuat, yang bawah ni dia paling lemah. Sebab yang di atas ni dia lebih mudah melepaskan elektron. Ion logam yang berada di bahagian bawah dalam siri elektrokimia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, kalau yang atas ni ejen penurunan yang paling kuat, yang bawah ni dia ejen pengoksidaan yang paling kuat. Dia terbalik macam tu. Okey ya. Baik ya. Logam dia akan melepaskan elektron. Bila dia melepaskan elektron, dia mengalami pengoksidaan. Bila dia mengalami pengoksidaan, dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Elektron yang dibebaskan tadi akan diterima oleh ion logam yang terletak di bawah dia. Okey. Oleh kerana ion logam dia menerima elektron, kalau terima elektron, dia mengalami tindak balas penurunan. Unsur yang mengalami tindak balas penurunan, dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, jadi kalau dekat atas ni ejen pengoksidaan yang kalau di atas ejen penurunan yang paling kuat, sebaliknya di bawah ejen pengoksidaan yang paling kuat. Kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat apabila kita menuruni siri elektrokimia. Awak kena ingat tu. Okey, jadi kita akan gunakan siri elektrokimia ini ya. Tadi dia terbalik, tak apa ya. Kita akan gunakan ini. Awak ingat yang ini ya. Baik, kita lihat video lagi. So, nak tengok macam mana redox dalam tindak balas antara zinc dengan kuprum 2 nitrat. Okey, so bila kita buat eksperimen ini dalam makmal, sebenarnya tak susah. Sebab you perlu ada test tube tu seperti dalam seperti dalam rajah tu. Alah, sorry ya. Test tube. Okey. Lepas tu you kena ada pita zinc ke. Okey.
Okay, ni zinc. Okay, tak lorek pun tak apa. Solid kita boleh lorek lah. Okay, lepas tu ini zinc Okay. Lepas tu kita masukkan larutan kuprum 2 nitrat sebab dia nak larutan kuprum 2 nitrat kan? Okay, saya nak ingatkan bila you melukis larutan, because it is larutan ataupun cecair, kena dash. Kena lukis dash ni. Nampak macam trivial kan? Nampak macam lecehnya. Benda ni pun nak kira. It is considered. If you lukis larutan atau cecair dalam SPM, you kena dashkan dia menunjukkan dia tu adalah satu larutan. So ni kuprum 2 nitrat. Okay. So kalau kita tengok tindak balas ni sebenarnya kalau kita buat eksperimen ini dalam makmal is sekejap je you dah nampak dah reaction. You akan tengok tindak balas ini macam mana. Okay, so kita buat persamaan kimia dia. Okay. Okay. Dalam tindak balas penyesaran logam, okay, kita tulislah siri elektrokimia. Kalau nak kahwin mesti. Okay. Okay. Tak kira lah what your mnemonics untuk hafal tu. Yang penting you boleh selaraikan logam ikut siri elektrokimia. Okay. Kita tengok zinc ni. Okay. Zinc yang logam tu. Okay. Logam ini hanya boleh sesarkan logam dalam larutan garam. Saya ulang. Ini logam. Okay. Logam hanya boleh sesarkan. Sesar means you tendang keluar lah. You take away dia. Logam hanya boleh sesarkan logam dalam larutan garam jika logam ini lebih elektropositif daripada logam yang dalam larutan garam. Okey, mana kita nak tahu that logam ini lebih, macam zinc adalah lebih elektropositif daripada kuprum. Tengok kedudukannya dalam siri elektrokimia. Jika zinc tu berada di atas kuprum, which is the case in this example, zinc atas kuprum kan? Zinc yang duduk atas kan? So zinc boleh sesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 nitrat. Okey? So saya cakap cara mudahnya untuk anak murid saya, senang je macam ni. Yang duduk seorang-seorang ni, dia kena duduk atas daripada yang the other one. Okay. So you tengok, you jangan tengok yang, untuk to not confuse yourself. So tengok yang seorang-seorang, dia ni seorang-seorang. Okay, tengok dia dekat mana. Okay. Adakah dia dekat atas? Yes, it is on top. So dia dekat atas kan? So bolehlah tindak balas ini berlaku. Okay. So, bila tindak balas ini berlaku, apa akan berlaku adalah zinc akan sesarkan kuprum. Zinc tendang keluar kuprum, zinc ambil nitrat tu. Okay, tinggallah kuprum duduklah seorang-seorang. Macam tu. Okay. So, tindak balas ini adalah tindak balas penyesaran logam. So, macam mana kita nak tengok dia dari segi redox? Okay. Satu, kita boleh tengok dia dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Nombor 2, kita boleh tengok dari segi pemindahan elektron. Okay, let's see based on perubahan nombor pengoksidaan. So, zinc as unsur nombor pengoksidaan kosong. Dekat sini, zinc positif 2. Okay, so apa dah berlaku kepada nombor pengoksidaan zinc? Nombor pengoksidaan zinc sudah meningkat. Nombor pengoksidaan meningkat means zinc mengalami pengoksidaan. Okey, dan zinc adalah ejen penurunan. Okey. Kuprum dalam kuprum 2 nitrat. Okey, nombor pengoksidaan kuprum dalam kuprum 2 nitrat adalah positif 2. Okey, pergi jadi kuprum satu unsur menjadi kosong. So apa dah jadi kepada nombor pengoksidaan kuprum? Nombor pengoksidaan kuprum berkurang. So, kuprum 2 nitrat atau ion kuprum 2 mengalami penurunan dan dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Satu yang saya nak highlight adalah
Bila kita sebut nombor pengoksidaan, kita sebut berkaitan dengan unsur. So sebab itu kita tak kata nombor pengoksidaan ion kuprum 2. No. Kita tak kata nombor pengoksidaan larutan kuprum 2 nitrat. No. Kita sebut nombor pengoksidaan kuprum dalam kuprum 2 nitrat. Okey. Tetapi bila kita nak sebut siapa ejen pengoksidaan, siapa mengalami penurunan, kita akan sebut ion kuprum 2 mengalami penurunan. Ion kuprum 2 mengalami adalah ejen pengoksidaan. Ataupun kita sebut kuprum 2 nitrat mengalami penurunan. Kuprum 2 nitrat adalah ejen pengoksidaan. Okay, so saya harap nampak benda tu because dalam kimia ni dia sangat particular the way you write, the istilah-istilah yang you gunakan. Okay. So dari segi makmalnya, apa perubahan yang kita akan nampak? So soalan yang boleh ditanya tentang redox ni, selain daripada dari segi macam mana kita nampak pengoksidaan dan penurunan tu, yang kedua dia boleh tanya dari segi pemerhatian. Okey, so kita tengok pemerhatian apa yang berlaku jika you jalankan eksperimen ini di makmal. Nombor 1. Okey, zinc adalah sejenis logam, betul tak? Logam biasanya berwarna kelabu. So zinc adalah pepejal kelabu. So masa tindak balas ini berlaku, pepejal kelabu itu akan larut. Pepejal kelabu larut. Itu satu pemerhatian. Nombor 2. Okay. Kuprum 2 nitrat ni adalah satu larutan berwarna, kalau ingat lagi dia warna biru. Tengok dalam silibus bab 8 tingkatan 4 garam kan. So kuprum 2 nitrat adalah larutan biru. So larutan biru akan bertukar menjadi zinc nitrat. Agak-agaknya warna apa? Zinc nitrat adalah tidak berwarna. So larutan biru bertukar menjadi tidak berwarna. Lepas tu kuprum, logam kuprum. Logam kuprum warna apa? Logam kuprum warna perang. Kalau tak ingat, kita boleh imagine dawai kuprum tu. Kan you mesti pernah guna masa belajar di tingkatan lower form. So pepejal perang terbentuk. Gitulah pemerhatiannya. That's how kita tahu bahawa tindak balas ini berlaku. So redox tu macam tu lah. Dia akan tanya dari segi pemerhatian, dari segi siapa pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan. Lepas tu kalau dia nak dari segi nombor pengoksidaan begitu. Kalaulah dia nak dari segi pemindahan elektron, macam mana? Saya akan rewrite persamaan kimia ni sebab yang ni dah messy kan. Saya akan rewrite zinc plus kuprum 2 nitrat menghasilkan zinc nitrat dan kuprum. So kita kata tadi zinc ni nombor pengoksidaan kosong, ini positif 2, yang ini positif 2, yang ini kosong. Yang ini mengalami pengoksidaan. Zinc ni mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Kuprum ni kuprum 2 nitrat, ion kuprum 2 ni akan mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. So dari segi pemindahan elektron, macam mana nak tengok? Kita fokus satu-satu. Kita ambil zinc dulu. Zinc ni dia jadi ion zinc Zn2 positif, betul tak? Sebab dia satu logam. So untuk dia menjadi ion, logam akan derma elektron. Ini dalam silibus bab 5 tingkatan 4. Tengok balik di awal chapter tu. So untuk zinc, satu logam menjadi ion logam, nak menjadi stabil, apa dia perlu buat? Dia perlu derma elektron. Berapa banyak elektron yang dia derma berdasarkan charge dia itulah. Dan zinc is always 2 positif. Ion kuprum 2. Ion kuprum 2 ni, nama pun ion kuprum 2 kan? Kalau dia ion logam, nak patah balik jadi diri dia semula, nak jadi atom semula, dia perlu terima
elektron. And berapa banyak elektron dia terima? Ikut cas lah, 2. So, menjadi atom kuprum. So, nampak tak kat sini? Kita nampak bahawa zinc ini, dia hilang elektron atau derma elektron. So, zinc mengalami pengoksidaan, which kita also prove daripada nombor pengoksidaan tu tadi, which nombor pengoksidaan dia meningkat. Ion kuprum 2 pula, dia terima elektron. Kalau tengok syarat tu, kalau yang terima elektron, dia mengalami penurunan. So, betul lah dari segi elektron pun, dia mengalami penurunan. Sama macam yang kita tengok untuk nombor pengoksidaan tadi. Okey. Lepas tu kalau diminta menulis persamaan ion, okey, nak tulis persamaan ion macam mana? Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okay, first you mesti make sure bilangan elektron adalah sama. Okay, since dua-dua pun bilangan elektron sama, okay, ini no problem already. So, step yang kedua, kita campurkan tindak balas 1 dengan tindak balas 2. Okay. Dia punya tips adalah letak arrow tengah-tengah. Okay, letak arrow tengah-tengah. Apa-apa benda dalam tindak balas 1 dan 2 yang sebelum arrow, kita tulis sebelum arrow. So, ini sebelum arrow, ini sebelum arrow, ini sebelum arrow. So, kita tulis zinc Cu2 positif plus 2 elektron. Betul tak? Ini semua sebelum arrow. Okay. Apa yang selepas arrow, kita tulis selepas arrow lah. Okay. Ini selepas arrow, selepas arrow, selepas arrow. Zinc plus, 2 positif, 2 elektron plus Cu. Okay, so zinc 2 positif jangan salah tulis pula. Okay, dan whatever yang ada sebelah kiri dan ada juga sebelah kanan, kita boleh cancel off. So hanya 2 elektron je yang sama exactly. Zn dengan Zn 2 positif, you tak boleh cancel off sebab satu ni atom, satu ni ion. So they are not the same, so you tak boleh cancel off. You hanya boleh cancel off when it is exactly the same. Sama juga macam case ion kuprum 2, ini ion, kuprum adalah satu atom, so you cannot cancel off. So, whatever is left, apa yang tinggal itu adalah persamaan ion you. So, kalau kita tulis, it will be like that. Okay, so ini dipanggil persamaan ion. Yang atas tu tadi, yang pertama ni tadi adalah persamaan setengah pengoksidaan. Yang ini, yang nombor 2 ni, persamaan setengah penurunan. Okay, so saya harap fahamlah benda ni sebab dia biasanya akan tanya kita lah. Daripada tadi yang kita buat, okay, kita ambil ikut soalan ini. Okay, kita buat persamaan kimia, 1. Nombor 2, kita tentukan bahan mana yang mengalami pengoksidaan, bahan mana yang mengalami penurunan berdasarkan nombor pengoksidaan. Okay, nombor 3, kita tengok pemerhatiannya dari segi makmal. Kalau kita buat eksperimen ini dalam makmal, apa pemerhatian yang kita nampak? Okay. Lepas tu, kalau dia tanya pula soalan lain, macam mana kita tengok pengoksidaan dan penurunan ini berdasarkan pemindahan elektron, dan kita buatlah persamaan setengah pengoksidaan. Lepas tu, kita buat persamaan setengah penurunan. Lepas tu, kita buat persamaan ion. Okay? Okay, so sekian, itu sahaja. Baik kita teruskan lagi. Now, let us check if you have fully understood the concept of the reactivity series of metals and how it directly affects the displacement reaction of metals. Over here, we have a beaker of colorless zinc sulfate solution and a strip of reddish-brown copper metal. What do you think will happen if we were to place this piece of copper into the solution? Let's find out. We observe that there is no reaction between copper and zinc sulfate.
Why is this so? If we take a look at the reactivity series of metals, we know that copper is less reactive than zinc. Thus, both the copper atoms and zinc ions are happy to remain in their original states in this case, and no redox reaction occurs. Now, Baik Jadi kita nak lihat aktiviti makmal 1C, penyesaran logam daripada larutan garamnya. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 18. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu akan bincangkan aktiviti makmal 1C, iaitu penyesaran logam daripada larutan garamnya. Masih lagi dalam bab 1, keseimbangan redox, pengoksidaan dan penurunan. Kita lihat kepada tujuan. Apa tujuan aktiviti ini? Ialah untuk mengkaji tindak balas redox dalam penyesaran logam daripada larutan garamnya. Bahan yang pertama pita magnesium. Ada 3 logam yang digunakan. Yang pertama pita magnesium, yang kedua kepingan plumbum, yang ketiga kepingan kuprum. Manakala ada 3 larutan garam yang digunakan, iaitu larutan plumbum 2 nitrat, larutan kuprum 2 nitrat dan juga larutan magnesium nitrat. Untuk makluman pelajar, larutan plumbum 2 nitrat adalah larutan yang tidak berwarna. Begitu juga dengan larutan magnesium nitrat. Manakala untuk larutan kuprum 2 nitrat adalah berwarna biru. Untuk radas, kita ada tabung uji, rak tabung uji dan juga kertas pasir. Sebelum tu untuk setiap larutan kepekatan yang digunakan adalah 0.5 mol desimeter padu. Berikut adalah prosedur untuk aktiviti ini. Yang pertama, gosok pita magnesium, kepingan plumbum dan kepingan kuprum dengan kertas pasir. Kenapa nak kena gosok ya pelajar? Nak kena bersihkan kepingan logam ini. Kerana untuk memastikan lapisan oksida dapat disingkirkan daripada logam tersebut. Yang kedua, tuang lebih kurang 2 cm padu ataupun pastikan larutan yang dituangkan ni. Contoh yang pertama, kita ambil larutan kuprum 2 nitrat ke dalam 3 tabung uji yang mengandungi kita akan masukkan nanti logam ke dalam tabung uji tersebut dan pastikan logam tersebut tenggelam sepenuhnya dalam larutan tersebut. Kat sini lepas masukkan logam, atau kita masukkan logam dulu baru masukkan larutan dan biarkan selama 30 minit atas rak tabung uji. Atau boleh biarkan lebih daripada 30 minit. Kemudian boleh ulang langkah 2 hingga 4 untuk menggantikan larutan kuprum 2 nitrat dengan larutan plumbum 2 nitrat dan juga larutan magnesium nitrat. Maknanya ketiga-tiga logam tadi kita masukkan ke dalam semua larutan ini dan kita akan rekodkan semua pemerhatian. Boleh tonton video aktiviti ini.
Okey, pelajar, berdasarkan video aktiviti makmal tadi, aktiviti makmal 1C tadi, kita boleh rekodkan segala pemerhatian dan juga inference dalam jadual keputusan. Okey, di sini untuk logam magnesium, okey, ada tak tindak balas dengan plumbum 2 nitrat? Okey, ada pelajar. Okey, kerana kita tahu magnesium boleh menyesarkan plumbum daripada larutan garamnya iaitu plumbum 2 nitrat. Okey, kerana kedudukan magnesium ni lebih tinggi dalam siri elektrokimia berbanding dengan plumbum dan juga kuprum. Okey, di sini sebenarnya ada 3 tindak balas yang berlaku. Okey, yang kedua, tindak balas yang berlaku adalah antara plumbum dengan kuprum 2 nitrat. Okey, kerana plumbum berada di atas dalam siri elektrokimia, di mana inotnya adalah lebih negatif berbanding dengan kuprum. Dan plumbum boleh menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 nitrat. Manakala magnesium nitrat tiada apa-apa perubahan kerana tiada tindak balas penyesaran berlaku. Okey, kenapa? Sebab plumbum dengan magnesium, plumbum berada di bawah. So, tiada perubahan berlaku. Begitu juga dengan kuprum dengan magnesium nitrat dan kuprum dengan plumbum 2 nitrat. Jadi untuk yang pertama, tindak balas antara magnesium dengan plumbum 2 nitrat, pemerhatian yang pertama, magnesium melarut. Inferensnya adalah atom magnesium mengion membentuk ion magnesium. Okay, manakala yang kedua, pepejal kelabu terenap atau terbentuk. Pepejal kelabu ni adalah atom plumbum yang berwarna kelabu, di mana inferensnya adalah ion plumbum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. Okay, manakala tindak balas antara magnesium dan juga kuprum 2 nitrat, pemerhatian yang pertama, magnesium melarut sama seperti atas. Okay, inferensnya pun sama. Okay. Yang kedua, pepejal berwarna perang. Kalau tadi kelabu sebab atom plumbum terbentuk. Okay, yang kat sini perang. Okay, kenapa perang? Sebab atom kuprum yang terbentuk berwarna perang. Okay, dapat daripada ion kuprum 2 yang menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Okay, manakala larutan asal kuprum 2 nitrat adalah biru, dapat diperhatikan warna biru larutan tersebut menjadi pudar. Okay, kenapa? Inferensnya adalah kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurangan. Okay, untuk tindak balas yang ketiga yang berlaku adalah plumbum dengan kuprum 2 nitrat. Okay, yang pertama sama, okay, itu plumbum. Kalau tadi magnesium, yang ini logam adalah plumbum akan melarut. Okay, kenapa? Sebab inferensnya adalah atom plumbum mengion membentuk ion plumbum. Okay, yang kedua, pemerhatian kedua, pepejal perang, warna perang terenap tadi. Okay, perang ni apa? Adalah atom kuprum. Okay, daripada ion kuprum 2 yang menerima 2 elektron untuk membentuk atom. Okay, manakala untuk warna biru larutan kuprum 2 nitrat asal warna biru akan menjadi semakin pudar. Okay, sama juga inferensnya seperti di atas adalah disebabkan oleh kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurangan. Okay, kenapa berkurangan? Sebab ion ini telah bertukar, telah ditukarkan menjadi atom kuprum. Okay, di mana dia menerima, ion ini menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Okay, kita lihat kepada soalan perbincangan. Okay, untuk soalan perbincangan, bagi setiap eksperimen A, dia nak tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan serta persamaan ion keseluruhan. Kemudian untuk B, kena tentukan yang manakah bahan dioksidakan dan diturunkan dan namakan ejen pengoksidaan dan juga penurunan. Serta untuk C, beri sebab untuk jawapan B tadi. Kita lihat pada eksperimen yang ada tindak balas. Ada 3 sahaja eksperimen set yang ada tindak balas. Kita lihat untuk set yang pertama iaitu antara magnesium dengan plumbum 2 nitrat. Untuk setengah persamaan pengoksidaan, kita tahu logam tadi itu magnesium melepaskan elektron 2 elektron untuk membentuk ion magnesium. Okay, manakala untuk setengah persamaan penurunan, okay, plumbum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk plumbum.
Okey, untuk persamaan ion keseluruhan, okey, pelajar perlu samakan dulu bilangan elektron. Kita tengok sini ada 2 dah sama. Okey, kemudian untuk menulis persamaan ion keseluruhan, okey, boleh potong elektron tersebut dan tambahkan hasil yang tinggal. Okey, akan dapat magnesium tambah ion plumbum. Okey, menghasilkan ion magnesium dan plumbum. Okey, untuk B, okey, bahan yang dioksidakan adalah magnesium, manakala bahan yang diturunkan adalah plumbum 2 nitrat. Untuk ejen pengoksidaan, pelajar terbalikkan sahaja jawapan. Okey, dan ejen penurunan adalah magnesium. Kita balikkan untuk ejen pengoksidaan ni adalah plumbum 2 nitrat sebab dia adalah bahan yang diturunkan. Okay, untuk C, penerangan untuk sebab bagi magnesium. Kenapa magnesium adalah bahan yang dioksidakan? Kerana atom magnesium membebaskan elektron menghasilkan ion magnesium. Okay. Untuk yang kedua, plumbum 2 nitrat adalah bahan yang diturunkan ataupun kita boleh tulis plumbum ion plumbum ion plumbum 2. Okay, kerana ion plumbum ni menerima elektron untuk menghasilkan atom plumbum. Okay, manakala yang ketiga, kenapa ejen pengoksidaan adalah plumbum 2 nitrat? Okay, kerana ion plumbum adalah penerima elektron. Okay, manakala magnesium adalah ejen penurunan kerana magnesium adalah penerima elektron. Okey, yang pertama adalah eksperimen magnesium dan juga kuprum 2 nitrat antara magnesium dan kuprum 2 nitrat. Kita tahu ada tindak balas yang berlaku. Jadi setengah persamaan, belajar tuliskan semula magnesium melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion magnesium, manakala untuk setengah persamaan penurunan yang terlibat adalah ion kuprum, yang menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Dan untuk persamaan ion keseluruhan, daripada setengah persamaan tadi, samakan bilangan elektron, dah sama. Jadi kemudian kita potong elektron dan tulis semula hasil, tambahkan hasil dan juga bahan tindak balas. Kita dapat macam ni. Okey, untuk bahan yang dioksidakan, mestilah magnesium. Okey. Bahan diturunkan kuprum 2 nitrat. Untuk ejen terbalikkan sahaja. Kuprum 2 nitrat untuk penurunan, ejen penurunan magnesium. Okey, untuk penerangan sebab nombor 1, kenapa magnesium adalah bahan yang dioksidakan? Kerana atom magnesium membebaskan elektron, membentuk ion magnesium. Okey, untuk yang kedua pula, kenapa kuprum 2 nitrat adalah bahan yang diturunkan? Okey, kerana ion kuprum 2, atau kita kata bahan yang diturunkan adalah ion kuprum 2. Menerima elektron untuk menghasilkan atom kuprum. Yang ketiga, kuprum 2 nitrat adalah ejen pengoksidaan kerana ion kuprum penerima elektron. Manakala magnesium adalah ejen penurunan kerana sebabnya adalah magnesium penerima elektron. Untuk eksperimen set yang kedua ni, plumbum dengan kuprum 2 nitrat untuk setengah persamaan pengoksidaan, iaitu logam. Di mana logam plumbum ni melepaskan elektron untuk bentuk ion plumbum. Okey, dan untuk setengah persamaan penurunan, ion kuprum yang mengalami dia menerima elektron untuk bentuk atom kuprum. Okey, untuk menulis persamaan ion keseluruhan sama seperti tadi pelajar. Okey, samakan bilangan elektron and then potong dan tambahkan apa yang tinggal. So dapat macam ni. Okey, bahan yang dioksidakan adalah plumbum. Okey, yang diturunkan adalah kuprum 2 nitrat. Okey, manakala untuk oksigen, untuk ejen pengoksidaan dan ejen penurunan, terbalikkan sahaja pelajar. Okey, untuk sebab yang pertama, plumbum. Kenapa dia adalah bahan dioksidakan? Kerana atom plumbum membebaskan elektron untuk menghasilkan ion plumbum. Okey, manakala kuprum 2 nitrat ataupun ion kuprum adalah bahan yang diturunkan kerana ion kuprum 2 menerima elektron menghasilkan atom kuprum. Okey, manakala kuprum 2 nitrat adalah ejen pengoksidaan kerana ion kuprum 2 penerima elektron dan ejen penurunan adalah plumbum. Kenapa? Sebab plumbum adalah penerima elektron.
Baik ya. Jadi saya harap awak faham dengan video pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.